بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 49, baris yang ketujuh daripada bawah. Muka surat 49 yang ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marratan faka'annama qara'a sulusal Qur'an. Artinya, barang siapa membaca qul huwallahu ahad sekali, maka seolah-olah membaca sepertiga Al-Quran. Ini sambungan bicara kelebihan membaca surah Qul Huwallah, suratul Ikhlas, bagi mereka yang tidak boleh nak baca suratul Kahfi. Pembicaraan adalah berkaitan dengan adab Jumaat, yang mana disunatkan membaca suratul Kahfi malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat. Sunat baca suratul Kahfi, didatangkan kelebihan membaca suratul Kahfi malam ataupun hari Jumaat. Kemudian bagi sesiapa yang tidak boleh membaca suratul Kahfi, maka didatangkan pula kelebihan baca surah Qul Huwallah. Baca Qul Huwallah lah pulaknya bagi mereka yang tidak boleh membaca suratul Kahfi. Macam sebut minggu lepas lah, Al-Quran bukan hanya membaca sendiri. Al-Quran bukan hanya membaca pakai ilmu yang kita belajar masa budak-budak, bukan. Al-Quran kena musyafahah depan tu guru sendiri, guru Quran yang mursyid. Guru Quran lah yang memberi akuan kepada kita bahawa boleh dah lah nak baca Quran sendiri. Tapi belajar lagi lah, biar kau comel contohnya. Tapi boleh baca dah, biar guru yang beri akuan kepada kita, yang mana guru kita yang beri akuan akan menjadi saksi pada hari akhirat, yang mana kita membaca Al-Quran bukan baca sendiri-sendiri. Ada ni, guru tu akan menjadi saksi kita pada hari akhirat. Kita membaca Al-Quran dengan kita belajar molek-molek. Bukan baca Quran pakai ilmu hak tadika disebut lepas. Bukan. Al-Quran kalamullah. Al-Quran mukjizat Nabi yang paling besar sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam musyafah Al-Quran dengan Jibril alaihi salam. Kita nak baca Quran pakai ilmu budak-budak. Jangan cari penyakit. Free dapat dosa. Kalau baca dengan tidak berguru, bacanya salah. Baca salah. Kalau salah, tu lain. Salah. Kita salah dengan salah tak sama.
Bunyi molek ni kita orang Terengganu ni. Salah. Apa salah? Tak sengaja. Tersalahlah salah ni. Kan kita kan, faham tu? Salah. Macam ginilah. Tahu mana? Tahu tak tahu dah. Tahu, tu dah tahu maksud dia gitu. Mana tu? Gini. Tahu. Dah tahu kita tahu lah. Tahu ayat sebutkan ni. Tahu bukan tahu. Kan ni? Maknanya tak tahu. Bunyi lain tu. Tahu sungguhlah. Hak tak tahu ni. Dia sebut macam mana? Tahu kok. Tahu kok. Mana apa? Maksud tak tahu. Tapi disebut kan ni. Tahu tu tahulah. Hak tak tahu ni sebut tahu tapi sebutan dia tu. Tahu kau tak cara kita Mana tak tahu. Tahu. Dah tahu tu tak tahu maksud dia. Tapi cara sebutan tu lah. Jadi kalau salah, hak tu dimaafkan. Hak salah ni lah diperbetulkan pada masa tadarus. Kita baca ramai-ramai nak khatam Quran di bulan Ramadan. Kemudian ada salah, tersalah. Kadang-kadang tersalah bagi. Tu tersalah. Bukan baca salah. Baca salah berdosa. Tersalah tak berdosa. Memang tak lari ni kalau baca seorang. Mesti ada yang tersalah. Bukan Quran hak awal-awal Al-Baqarah tu mungkin tak ada lah tersalah. Kalau ambil tengah-tengah tu, awal-awal tu lacur kan. Awal-awal tu mungkin tak ada tersalah lah. Surah-surah yang tertentu kita belajar molek-molek, kita baca lacur. Suratul Kahfi, surah Yasin, surah Tabarakah, Waqiah. Tu tak ada lah. Salah boleh kata gitu ada. Tapi kalau kita baca Quran yang kadang-kadang hanya baca sekali setahun je. Tepat tu, jumpa sekali tahun. Faham tak ni? Sekali setahun pun tak jumpa juga. Sekali setahun pun tak jumpa juga. Quran khatam setahun sekali. Setahun 2 kali. Setahun 3 kali. Tu lacur sikit tu. Khatam sebulan sekali. Seminggu sekali. Tu lacur lah. Jumpa ayat hanya setahun sekali. Ataupun lama dah nak khatam. 5 tahun dah, 10 tahun dah. Baru jumpa sekali. Tapi baca dengan ilmu ni. Tak lepas daripada tersalah. Tu tak berdosa. Tersalah. Bukan baca salah. Kan masa baca tadarus kan, baca comel-comel belaka. Tapi ikut ke mana pun ada kena tegur juga. Baca comel. Awal-awal tu senyum belaka lah awal-awal tu. Awal-awal tu senyum belaka. Apa ke tengah tu kok. Mana ni? Hanya tersalah. Mari nak tupang baca tadarus. Allah baca. Banyak salah. Jadi tadarus ni bukan nak ajar Quran. Tadarus ni nak khatam Quran. Hanya perbetulkan yang tersalah. Bukan nak ajar bacaan hak salah tu bukan. Kita bukan guru Quran pun. Kena tegur, merah telinga. Jadi orang tua, mentang-mentang lah kita tak pandai. Dia tak pandai? Dia belajar lah. Kita baca salah pun, kita baca ikhlas. Dema baca comel pun, belum tentu ikhlas. Ikhlas dah ikhlas pula dah. Ni ada seumpama ni. Akhirnya jadi berkelahi. Tadarus jadi berbaloi. Sebab dia tak boleh nak turut orang tadarus. Dia baca tak pandai. Tapi dia kata dia ikhlas. Baca dengan susah-susah ni,
Boleh dua-dua pahala. Baca susah-susah nak pandai. Baca sebut tadi lah. Dia pandai. Tapi tepat tu setahun, 2 tahun sekali baru jumpa. Memang dia baca tak agak kepayahan, tak lacak. Hak tu hak kata boleh 2 pahala. Bukan baca kepayahan dengan baca tanpa berguru. Hak tu berdosa free. Hak tu berdosa free lah tu. Hak kepayah apa ada ni? Macam tadi tadi kan. Hak Al-Baqarah tu kan baca sedap kan. Baca pun sedap. Quran pun tengok tak fokus mana. Tapi kalau naik pakai tengok, baca Quran kena tengok betul-betul lah. Jadi kepayahan kita nak baca faham tak ni? Ke sama Quran kita Al-Baqarah dengan hak di tengah di hujung? Takkan sama. Al-Baqarah kita baca dengan senang-senang. Surah-surah tertentu kita boleh baca dengan senang-senang. Tapi surah yang mana kita hanya jumpa setahun sekali, 2 tahun sekali, hak tu memang kita baca dengan agak kepayahan. Hak tu kata boleh 2 pahala. Tapi baca dengan ilmu. Bukan kepayahan gohik sendiri. Faham tak gohik? Gohik. Gohik Gustam tu lah. Gohik ada gohik. Jangan apa? Berjalan sendiri. Bukan. Kita ada guru. Guru beri akuan dah kitanya. Beri lesen dah kitanya. Lesen A ke lesen P ke lesen habis dah P ke tak tahulah. Ada lesen dah kitanya. Tapi kita baca tak lacak. Kepayahan lah kitanya. Waktu 2 pahala. Sekarang ni banyak anjuran-anjuran Quran ni jadi buat mudah je nak baca Quran ni. Maka dia disebut kelebihan tadi tu. Tak apa. Baca payah-payah pun boleh 2 pahala. Yang kawan tu belajar budak laginya. Belajar lah pekat tadika tu. Jadi ada anjuran-anjuran seumpama tu sekarang. Buat mudah je dengan membaca Al-Quran ni. Buat mudah. Tambah pula. Sekarang ni pula. Baca kuat seorang. Hak ramai turu. Hak tu lagilah. Baca kuat sahabat ramah turuk tu, hak sama-sama pasal dah. Hak sama-sama baca dengan ilmu dah. Cuma baca kuat seorang ramah turuk, biar jadi semangat sikit. Biar jadi istiqamah. Kalau baca masing-masing ni, kadang-kadang baca, kadang-kadang tak. Tu je. Saya, kalau tabarakah, nak baca seorang tak pandai. Kalau baca ramah ni boleh turuk lah, dia kata. Quran pesen tu amalan dia. Ni jadi songsang dah gini. Kadang-kadang yang mengapalai tu. Kita tahu betul-betul. Walaupun tabarakah tiap-tiap malam pun, baca dengan ilmu. Bukan baca turuk-turuk. Baca turuk-turuk lama-lama jadi betul. Takkan jadi betul. Quran dibaca dengan turuk-turuk. Sampai satu tahap lancar. Takkan jadi betul Quran. Tanpa dibetulkan oleh guru. Tanpa dibetulkan oleh guru. Saya pernah lah. Dia nak minta dengar Yasin dia. Dia baca pula. Baca dia tak bawa Quran. Mana dia ingat. Dia ingat. Dia pun baca Yasin. Lepas tu saya tak tegur. Lepas tu tanya. Mana Ustaz? Okey ke? Tak tegur. Gini kata. Saya nak tegur tak boleh kata. Sebab salah belaka kata nak tegur ke mana. Sungguh. Dok punya Yasin pun. Saya dengar kejut. Ni ingat dada ni. Berapa puluh kali, ratus kali dia ulang baca. Tak boleh ni awak kena cikgu Quran ni. Hukum 5 pun cukar cemaking. Mat pun cukar cemaking. Asah-asah. Tak boleh ni kata ni. Awak kena cikgu Quran ni. Dia jenis bagus. Dia cikgu Quran sungguh. Dia cikgu Quran. Kemudian dia jumpa dia kata. Ustaz Fatihah pun tak luluh. Yasin memang berat sungguh lah. Tapi dia belajar. Tu bagus. Dia belajar. Bayang tak? Dia baca lama mana Yasin sampai boleh ingat. Manakala kita bacalah. Tabarakah ke baca tiap-tiap malam. Sampai kelancar sekalipun. Sampai keingat sekalipun. Tapi kalau tidak dibaca depan guru. Tidak diperbetulkan oleh guru.
Tidak diakui oleh guru, takkan jadi betul. Mudah-mudah contohnya Fatihah. Mudah-mudah contoh Fatihah. Berapa ribu kali baca Fatihah kita ni? Dah semayang kan? Tiap-tiap hari 17 kali Fatihah dah. Kalau semayang fardu, dah kira semayang sunat lagi. 17 kali Fatihah tiap-tiap hari. Kalau setahun, 10 tahun, umur kita 50 tahun. Berapa ribu kali Fatihah kita ulang baca. Tapi kalau kita tak perbetul depan tubuh kitanya, kita perbetulkan kemudian, adakah Fatihah kita diakui oleh guru? Best. Oh, best. Awak belajar Fatihah mana? Saya nak belajar mana-mana? Tak. Saya reka sendiri je. Saya baca jadi betul. Tanyalah ada ke tak seumpama tu. Kalau dia baca betul tu, sah dia ada guru yang sebelum. Fatihah. Bukan kata ulang dah Fatihah ni. Jadi ada anjuran yang seumpama tu. Jadi Quran ni boleh baca gitu je, ramai-ramai je. Jangan-jangan. Waktu cari penyakit orang panggil. Cari penyakit. Cari dosa free. Dah kita tak pandai nak baca kafi ni. Ni. Qul huwallah. Ni. Qul huwallah. Baca ni. Ni comel kita ni. Ni hari Jumaat, malam Jumaat ni. Kafi ni. Baca kafi. Dah tak pandai. Qul huwallah. Tabarakah tak pandai. Qul huwallah. Yasin tak pandai. Orang baca Yasin. Kita baca Qul huwallah. Lepas tu kata jangan cari penyakit. Daripada kita baca Quran berdosa, baik kita pergi tidur. Baik pergi tidur lah Kalau baca Quran dosa free. Lepas tu bagi cari penyakit tau. Tak ada dosa, cari dosa. Tak baca Quran tak ada pahala, tak ada dosa. Orang baca Quran berpahala ni baca Quran dengan ilmu. Kemudian ikhlas, baru naik setangga lagi. Tapi baca Quran dengan ilmu. Tak boleh Quran tak boleh nak buat murah. Buat murah orang panggil. Kadang-kadang orang Quran sendiri buat murah Quran. Dia Quran tu belajar dengan tu guru. Berapa kali kena jekoh tu guru Kalau tu guru tu ada rotang, berapa kali kena rotang dia nya. Tak boleh ke baca betul, tiba-tiba dibawa masyarakat. Dengan bawa gitu. Bukan dengan baca seorang-seorang. Ada anjuran gitu. Okey, pagi-pagi kita ambil Al-Quran, kita pakat baca satu muka surat, baca ramai-ramai. Kemudian lepas tu kita tadabbur makna ayat Al-Quran. Dia pun hura dengan akalan masing-masing. Ini amalan sekarang. Dibaca ramai-ramai. Bukan baca kafi, bukan baca yasin, bukan baca tabarakah. Satu Al-Quran. Boleh baca ramai-ramai. Baca ramai-ramai. Mana orang tak pandai boleh tu. Allah, songsang amalan. Baca ramai-ramai boleh. Orang tak pandai dah. Orang pandai dah. Baca ramai-ramai tak ada masalah. Bukan tak boleh baca ramai-ramai. Tapi bukan baca ramai-ramai. Kalau sebagian besarnya, tak berguru betul-betul. Itu songsang, salah gitu. Habis baca Quran, kita tadabbur. Kita tak payah belajar Fardu Ain. Kita tadabbur je. Quran ada belaka dah. Kita tadabbur je. Tadabbur lah masing-masing ni. Ambil pengajaran Quran ni. Lepas tu, nak tadabbur tu, betul-betul mahir ke ilmu tafsir apa semua. Tak ada berhenti terjemah begitu je. Terjemah gitu je. Hak tadabbur. Hak kuliah maghrib gitu juga. Baca terjam pimpinan Rahman. Dah dia belajar bidang tafsir ke? Dah. Dia huraikan akal dia je. Dia mempersiapkan tempat dan neraka Jahannam. Man fassara Quran bi ra'yihi fatabawa ma'nan. Siapa mentafsirkan Quran dengan pandangan dia, dengan akal dia telah menempahkan tempat dan neraka Jahannam. Ada apa yang gini ni? Nak tunggu isyak, kuliah maghrib, belajarnya tidak. Tiba-tiba nak ambil tafsir pimpinan Rahman, terjemah pimpinan Rahman, hurai aku akal. Sementara nak tunggu isyak. Yang tukang ramai-ramai nak tunggu isyak. Yang tukang beri kuliah ni pula, boleh menambahkan pendapatan kehidupan. Tapi bidang
Quran ke dia ni bidang tafsir ke? Bidang Quran, bidang bacaan. Bidang bacaan lain. Bidang hafal lain. Bidang tafsir Quran lain. Bidang lain tu kena jangan molek. Dari hafal Quran, dia boleh tafsir Quran. Tak. Jadi sekarang ni ada yang seumpama tu. Baca Quran pun buat mudah-mudah. Nak ambil Quran, nak tadabbur, nak terjemah dengan akal dia buat mudah-mudah je. Atau kata songsang tu. Suka dah ni. Kita pagi-pagi baca Quran ramai-ramai. Lepas tu yang mengapalai pula dia tadabburkan bacaan, datangkan makna. Tak payah belajar Fardhu Ain dah. Berapa dalam Quran lengkap dah. Ni bicara betul-betul dah ni. Bicara kahfi ni. Kahfi ni memang dalam hadis-hadis yang sahih berkait kahfi dengan kelebihan Jumaat. Sekalipun walaupun kahfi dengan Jumaat ni anjuran Nabi SAW, sekalipun tak pandai nak baca, Qul Allah lah. Ada ni. Hak ni hak anjuran Nabi ni, kahfi ni malam Jumaat. Macam sebut sebelum ni lah. Baca Yasin malam Syaban 3 kali. Itu bukan anjuran daripada Nabi SAW. Tapi ulama-ulama kitanya, malam ni Syaban dianjurkan perbanyakkan amal ibadah. Kita baca Quran lah. Quran apa yang agak kita laca? Yasin lah. Perbanyakkan. Sekali macam malam biasa. 2 kali genap orang tak buat. Ganjil 3 kali lah. Atau timbul 3 kali. Tapi itu bukan anjuran Nabi SAW. Nabi suruh tu. Malam Syaban baca Yasin kali. Bukan Nabi suruh. Nabi hanya suruh perbanyakkan wa'amal. Kalau anjuran Nabi kahfi sekalipun, tak pandai baca, dah. Baca Qul Allah. Sama telah Yasin malam Syaban yang bukan anjuran Nabi. Ni anjuran Nabi ni. Kalau kira tak anda belajar lah. Jadi macam alternatif pula ni. Baca Qul Huwallah. Sepatutnya kita kata dah kahfi ni memang anjuran daripada Nabi, jelas dalam hadis-hadis. Tak pandai, kena pandaikan. Kena belajar. Ada. Tak pandai, Qul Huwallah. Hak kahfi hak dianjurkan oleh Nabi SAW malam dan hari Jumaat. Hak Nabi tak anjur baca 3 kali malam Syaban. Dia nak tuah juga, nak buat juga. Biar buku catatan awal Yasin dengan ilmu. Kalau buku catatan awal Yasin dengan baca salah, buku catatan awal dengan apa? Dosa free. Buka buku baru catatan awalnya, buka dosa free. Dia ajak orang kapung hok mai majlis setahun sekali tu pakat baca Yasin. Patutnya mai ramai tu kita pun tutup pintu molek, kita buat halaqah, kita perbetulkan Fatihah, kita perbetulkan tahiyat. Tengok. Kita pakat baca ni Fatihah tahiyat, saya mengapply seorang baca. Dah mari setahun sekali masjid ni. Dia nak bawa kawan tu baca Yasin. Hak dah masjid 5 waktu pun belum tentu ke mana? Quran jadi mudah seumpama tu. Quran jadi mudah seumpama tu. Itu bukan dianjur oleh Nabi, boleh buat. Ni kahfi dianjur oleh Nabi SAW. Tapi tak pandai, jangan cari dosa free. Baca Qul Allah. Lepas tu kalau sama lah. Tak. Cik guru lah. Cik guru. Tapi pakai sodoh dia. Malu nak cari tu guru. Ada gitu. Malu. Dia malu nak buka mulut. Kena pasti kepatihan betul. Ni baca Qul Allah lah. Qul Allah pun biar betul. Takut baca salah pula kan. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Tu iman. Tengok surah lah. Tengok surah. Kata jeng surah lah. Dia baca guana gitu. Budak tak baca gitu. Ya kau tua lah. Kau tua ni. Qul huwallahu ahad. Allahu samad.
Lam yalid wa lam yulad. Tu imam. Tapi bukan tu imam yang tetap lah. Tak ada tu imam hak tetap. Dia tua sikit, dia ganti kan surah kan. Surah ni ada tu imam hak tetap. Tu imam sama-sama lah, bukan tetap warna sangat. Tu imam hak sama-sama. Tu imam hak sama-sama hak sentiasa tu tak boleh mari. Adalah orang tua-tua naik ganti. Kalau tidak tak berjemaah lah. Baca kalau Allah gitu. Ada ni. Jadi kalau Allah pun dengan ilmu juga. Kok ke mana pun Nabi kata dah. Wal amalu tabi'uh. Amal Nabi kata ialah mengikut ilmu. Kita baca begiang, ilmu tu kita ajar. Kita baca begini, ilmu tu kita ajar. Ni nak gitu. Kena cari guru Quran lah. Cari guru Quran. Jadi sekarang ni kafir tak boleh nak baca. Walaupun itu anjuran Nabi SAW, baca Qul Huwallah. Anak cerita kelebihan baca surah Qul Huwallah ni. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'a Qul Huwallahu ahad marratan faka'annama qara'a sulusal Quran. Artinya barang siapa membaca Qul Huwallahu ahad sekali, maka seolah-olah membaca sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Sulusal Quran. Ni kita tahu belakang ni. Seolah-olah. Pahala takkan sama dengan baca 1/3 Quran sungguh. Ni seolah-olah. Gitu je lah. Kelebihan dia. Bukan kata tak payah baca Quran, tak payah khotam Quran lah. Baca kalau Allah je. Tak ada sama kelebihan. Tapi kenapa lebihnya suratul Ikhlas ni? Balik. Itu pegangan. Kenapa lebihnya suratul Fatihah? Menjadi rukun pada tiap-tiap rakaat semayang. Rukun semayang bukan kul huwallah. Fatihah. Apakah kelebihan? Kenapakah Fatihah paling lebih sekali? Di dalam tu merangkumi pegangan. Qul huwallah pun di dalam tu mengandungi pegangan. Dimulai dengan Qul huwallahu ahad, keesaan pada zat, sifat dan perbuatan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pergi pada mukhalafah pada zat, sifat dan perbuatan. Tengok. Kalau kita sifat 20 ni. Qul huwallahu ahad pergi pada wahdaniyah 3 pada zat, sifat dan perbuatan. Walam yakul lahu kufuwan ahad pergi pada mukhalafatu ta'ala al-hawadith 3 juga pada zat, sifat dan perbuatan. Batu besarnya kelebihan surah Qul Huwallah ni. Serta berakidah. Kalau baca Qul Huwallah tanpa berakidah, kelebihan. Qul Huwallah tu akan laknat kembali membaca tanpa berakidah dengan apa yang dibaca. Bagaimana? Baca Quran tanpa beramal. Quran akan laknat, bukan fadilat. Hak tadi tu baca Quran biar betul dengan dibetulkan oleh guru hak zahir. Itu bagian zahir Quran ni. Baca biar betul yang diperbetulkan oleh guru. Akidah dia kena pegangi molek. Baca dia kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, jangan kerana yang lain. Mau dapat kelebihan ni. Mana apa ni? Pokok pangkal kembali kepada ilmu. Fadha'in tauhid, pekor terus jangan tinggal. Belajar Quran jangan tinggal. Fadha'in tauhid, pekor terus jangan tinggal. Belajar Quran jangan tinggal. Ini baru comel. Fadha'in tauhid, pekor tasawuf dia belajar. Quran dia lari ada juga. Dia malu nak buka mulut. Tapi Fatihah kena pastikan betul. Quran lain tak pandai, tak berdosa. Tapi rugilah dia sebab dia tak dapat membaca Al-Quran. Fatihah kena pastikan betul. Hak songsangnya, guru Quran tu 3 guru. Fadha'in tauhid, pekor tasawuf. Belajar pun tidak. Bukan nak mari belajar. Ini boleh berlaku bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan kan.
Kuliah duha. Mengajar apa? Tauhid fiqh tasawuf. Oh ni ramah ni. Muslimah buat perang ngaji ni. Suami dia di mana tak tahu lah. Muslim abang gini ni. Sedang iktikaf ni daripada pagi. Orang mengajar, dia akad punggung lagi balik. Bukan nak masuk pagi-pagi bulan Ramadan. Dah. Sebab apa? Tak mau belajar fardu ain. Tu sedang iktikaf bulan Ramadan tu. Bukan sengaja nak mari. Lari. Hebat laginya, sedang mengajar, dia pakat baca Quran puak dia. Kena marah, barulah kissing lagi balik. Orang tua. Kena marah. Tak sedap juga nak marah orang tua ni. Tapi orang tua yang bengong sangat, kena marah juga. Tu sebaik marah saja. Sepatutnya, sedang-sedang buat rakaman live ni, pusing kamera. Pusing. Tengok siapa yang baca. Nah ni, minta tolong pada suami dia, ataupun waris-waris dia, tolong ambil ni. Orang tengah mengajar dia baca Quran ni. Kau nak gamuk kau. Buat pengumuman. Siapa-siapa tengah baca Quran. Ketuk dah. Kalau kau nak saya ketuk dah. Nak ayat nak mengajar dah ni. Tak peduli. Dia baca juga. Baca kitab. Kau kuat pula dia baca. Kena lalu lah gitu. Lepas tu lagi balik lah. Dimaklumkan kemudian. Kepala dia wayak dah. Suruh balik awal-awal orang mengajar. Kepala dia tu lagi awal-awal. Anak buah dia tak lagi-lagi. Dia pesan dah suruh lagi balik. Yang kacau orang nak mengajar. Bukan suruh tunggu belajar. Dengan kepala pun sosang dah. Ni bulan Ramadan ni. Ni bulan Ramadan ni. Sedang iktikaf, baca Quran, orang mengajar tutup Quran, ikut kelas lah. Dah, lagi balik. Jembung ni. Orang nak masuk kelas, dia lagi balik. Lepas tu payah pula nak keluar kereta dia. Cetung nak marah. Mau sibuk belajar, aku nak baca Quran. Baca rumah je lah. Ni songsang orang panggil. Tak tahulah dia punya pahaman dia macam mana. Hak mana fardu ain, hak mana sunat. Fardu ain hak mana? Sunat hak mana? Ni kata ditipu oleh syaitan ni. Ada yang sedang-sedang tadarus, orang mengajar, dia pun tutup Quran, dia pun dengar orang mengajar. Ada. Tapi tak ramai. Tak ramai. Di Afrika Selatan. Tak ramai. Bukan di Terengganu kita tak ada je ni. Jadi bengong kita tak ada di Terengganu kitanya. Tu jahil dah lalu gitu. Nak berlawan pula, baca kitab. Dia kuat pula baca Quran. Dia ada halakah dia. Kena marah lah. Orang tua. Tu kata. Lepas tu bukan marah. Hak tu kan buat rakaman pusing. Buat pengumuman. Minta tolong mari ambil ni. Golongan mana ni? Yang diguna kamu. Apa dak jenih. Tak tahu kau hakang ni. Kalau tak intahid pekak tahu nak pergi belajar dak. Bagi dia fardu ain baca Quran, bagi dia fardu ain. Tak reti mana wajib mana sunat. Bulan Ramadan boleh berlaku gitu. Dia kalau berlaku gitu pihak masjid lah kena buat counselling. Ada kena buat camp. Camp pun dia panggil. Nak betul balik ni. Kena buat counselling lah. Panggil orang tua. Orang masjid kata bukan masjid kita pun. Puak dia lah dia mari bulan Ramadan ada juga. Orang masjid ada juga. Orang masjid pegang. Pegang dengan suami dia pegang. Apa dah ajar bini molek ni. Siapa ke dah betul lalu isteri buat malu ke masjid. Buat malu nama masjid. Belajar molek fardu ain tauhid perkata tu tetap dah. Untuk asas agama, belajar Quran. Cari guru yang mursyid. Cari guru mursyid ni. Ada juga yang belajar Quran, Ustaz. Saya ni belajar Quran satu guru. Dia pandai sangat Quran. Tapi bila saya syurkan kita masuklah kelas tauhid, fiqh tasawuf, dia senyap je. Dia tak pernah belajar pun. Guru Quran dia kata. Ada yang seumpama tu. Itu bukan guru mursyid. Dan ada guru Quran yang mursyidnya. Dia pesan ke murid dia. Jangan tak belajar buat tauhid fiqh tasawuf. Guru Quran pesan pun, dia tak belajar juga anak murid ni. Ni guru Quran yang mursyid ni. Dia ngajar Quran, dia pesan ke anak murid dia. Ingat, pada tauhid fiqh tasawuf tu asas agama, jangan tak belajar. Pesan sentiasa sebab apa? Sebab guru Quran tu dia ada dalam kuliah-kuliah fardu ain.
Guru pesan dah belajar Fadha'il kok nak murid dak teruk juga. Ha ni degi mari mana dak tahulah. Bukan kalau lain dah pesan ni, guru Quran dia dah pesan. Tak layang juga Dia nak baca Quran saja. Tak tahulah pemahaman macam mana. Ini apa panggil ditipu oleh syaitan atas rupa kebajikan. Kita kebajikan lah baca Quran. Ditipu oleh syaitan. Tanpa akidah Quran, Quran akan laknat kembali. Ni baca Qul Huwallah ni. Besar kelebihan dia. Akidah dia kena comel. Surah Ikhlas ni surah Makkiyah yang diturunkan ketika berada di Mekah. Di awal lagi surah Qul Huwallah ni. Ini surah berkait dengan pegangan. Kena perbetulkan oleh pegangan. Sebab itulah Qul Huwallah ni besar kelebihan dia. Sebab surah yang mengenangi pembicaraan bab pegangan. Baca sekali seolah-olah membaca sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Ditulis sini. Sepertigaan. No. Hak tebal. Sepertigaan. Hak nipi. Sepertiganya. No. Hak tebal. Maka seolah-olah membaca sepertigaan Quran. Kalau nipi. Seolah-olah membaca sepertiganya Quran. Ada tak? Sepertiga Quran. Gitu je. Kau Rumi macam mana? Sebab tebal ni sepertigaan. Nipi sepertiganya. Nak sepertiga Al-Quran. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan surah Qul Huwallah lagi ni. Man qara'a Qul Huwallahu ahad salasa marrat faka'annama qara'al Qur'ana ajma'a. Artinya barang siapa membaca Qul Huwallahu ahad 3 kali, maka seolah-olah membaca Quran sekalian. Seolah-olah ni takkan sama dengan kelebihan membaca khatam satu Al-Quran. Ni semua kita maklumlah ke. Baca Quran sekali seperti baca 1/3 Al-Quran seolah-olah. Baca 3 kali seperti membaca satu Al-Quran. Kelebihan memang kita maklum. Seolah-olah. Dia bukan seperti sama-sama sungguh-sungguh, bukan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang cerita bab kahfi yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Itu bagi orang pandai. Orang pandai ni, dia punya pilihan dia. Ulama. Baca terdahulunya berapa dah hadis. Cerita bab kelebihan baca surah Qul Huwallah. Ni sambung lagi ni. Kelebihan baca surah Qul Huwallah. Kalau tak pandai baca kahfi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Qul Huwallahu ahad asyara marratin. Ni ni asyarata. Nak asyara marratin. Tu marbutah tu tak ada. Asyara marratin. Faka'an banallahu lahu baitan fil jannah. Artinya barang siapa membaca Qul Huwallahu ahad 10 kali, nescaya memperbuat oleh Allah baginya, bagi barang siapa, rumah di dalam syurga. Tu akan bina satu rumah dalam syurga. Ada ni, bagi orang yang membaca Qul Huwallah 10 kali, Allah akan jadikan satu rumah dalam syurga. Allah jadikan satu rumah dalam syurga. Orang ni tak masuk syurga, rumah jadi dalam syurga. Gitu. Dah? Bukan kata dimasukkan ke syurga. Allah buat satu rumah dalam syurga. Tuan dalam neraka, rumah dalam syurga. Oi. Maksudnya masuk syurga lah dianya. Tak ke mana? Faham? Allah Ta'ala akan perbuat baginya rumah. Yang baca tak masuk syurga. Rumah saja je ada. Mana apa ni? Syurga lah.
Lebihnya baca kul huwallah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi salati aw ghairiha. Tengok. Fi salati aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Artinya, barang siapa membaca surah Qul huwallahu ahad 100 kali. 100 kali. Di dalam sembahyang atau lainnya. Lain di luar sembahyang. Tak kira lah. Nescaya disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya lepas daripada api neraka. 100 kali. Ni ke umum ni. Ada satu hadis pula hak berkait dengan membaca Allah 100 kali di dalam sakit yang buat pada mati. Orang ni akan lepas daripada seksaan alam barzah. Tu hak lain pula. Hak ni 100 kali ni dalam seumur hidup dia, dalam semayang ke luar semayang ke, akan dilepaskan daripada api neraka. Dia ada satu hadis pula. Ni dia itlaq lah ni. Umum ni, itlaq. Tak kait dengan baca. Satu hadis tu dia kait dengan baca dalam sakit 100 kali. Ni tak kait ni itlaq ni. Baca 100 kali ni. Hak baca dalam sakit mati 1 kali tu, itu di antara amalan yang bukan setakat lepas daripada seksaan barzah, lepas daripada soalan barzah pada satu pandangan. Dia kan mati hari Jumaat, malam Jumaat, lepas daripada soalan barzah. Dia pandangan muktamadnya yang lepas daripada soalan barzah 2 saja. Anbiya dan juga syuhada. Aulia dan syuhada. Anbiya dan syuhada. Nabi-nabi dan orang yang mati syahid. Yang betul-betul lepas dari soalan barzah. Adapun yang lain-lain, termasuk orang yang membaca Qul huwallah 100 kali yang sakit mati. Dia tak lepas daripada soalan barzah. Tapi persoalan barzah yang ringan-ringan, maka akan lepas jugalah. Sebab ringan je. Dia gitu. Di antaranya, orang yang terlantar tu, kita galakkan mereka kena baca Qul huwallah. Dia cukup 100 kali. Dia akan lepas daripada persoalan barzah pada satu pandangan, diringankan persoalan barzah pada pandangan yang muktamad. Dia gitu. Ni itlaq ni. Kita kait dengan baca dalam sakit mati bukan. Dalam sakit bahawa dah mati bukan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minan nar. Artinya, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 1000 kali, maka sesungguhnya telah membeli ia. Kata telah menebus ia. Telah membeli ia, ni telah menebus ia akan dirinya daripada api neraka. Tertebus daripada api neraka. Pandai ni, baca Qul huwallah 1000 kali. Tadi 100 kali dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Dan kita ni kan, dia banyak-banyak sembahyang sunat ni kok. Okat pertama kuliah, okat kedua Qul huwallah, banyaknya. Ada ni, termasuk qabliyah subuh tadi. Selain daripada alam nasyr, alam tarakai lah. Kuliah dan Qul huwallah. Sama dengan sembahyang duha nanti. Selain daripada wasyamsi okat pertama lepas Fatihah, wadduha okat lepas Fatihah, satu rakaat laginya kuliah okat pertama, Qul huwallah okat kedua. Dah lagi 2 tu. Kuliah, Qul huwallah. Kuliah, Qul huwallah. Kita nak sembahyang hajah, kuliah, Qul huwallah. Di 2 tu.
Jadi kul Allah ni dalam semayang kita, tak boleh 100 kali lagi. Tak 100 kali lagi. Oh, dalam semayang lebih lagi lah nak banding luar semayang. Tapi, ada tak lagi kitanya, kul Allah 100 kali dalam semayang. Tadi dalam semayang ataupun di luar semayang. Dah ada, dalam semayang saja. Tak ada lagi 100 kali. Ke surah tak baca? Surah tak baca makruh. Jadi kita semayang ni, kuliah, kul Allah. Kuliah, kul Allah. Tu tanya tu. Tak ada 100 kali lagi. Hak ni pula 1000 kali. Seumur hidup kita tak ada 1000 kali. Tak ada. Ni kita tebus diri kita dah ni. Lepas daripada neraka dah ni. 1000 kali. Kalau kita ada pahala kalau 1000 kali ni, orang mati, kita pun hadiah lah. Pahala kalau Allah kita 1000 kali kepada sianu-sianu. Lepas tu pahala kalau 1000 kali habis. Tak ni. Dia bukan hadiah benda. Hadiah benda habis barang kita. Ada hadiah pahala. Pahala kita tak luar. Ni kalau kita nak hadiah orang. Dah. Atas diri kita. Tak ada lagi. Kul Allah 1000 kali. Ni istimewa ni. Dan kalau kita tak pandang tadi kan orang baca kafi. Kita baca kul Allah berapa kali kita boleh setiap minggu. Orang baca tabarakah malam-malam. Kita tak pernah baca, kita baca kul Allah pula. Berapa kali kita boleh dapat. Yang kita nak cari penyakit, nak cari dosa peri, pergi baca juga kafi ke yasin ke tabarakah ke tapi ilmu dosa peri, kita baca kul Allah ni. Biasa apa? 1000 kali. Penebus daripada api neraka tak ada. Tak nampak dia orang baca kafi, dia tak ada Quran tangan. Tapi dia ada dalam majlis tu. Orang baca yasin, dia tak ada Quran tangan. Orang baca tabarakah, dia ada belakang tu. Dia tak balik tapi tak ada Quran tangan. Dia baca kul Allah lah nya. Nampak? Kita ni Quran ni betul dah baca. Tak sungguh. Ada golongan yang seumpama tu. Siapa ke guru Quran dah nampak rajin sangat baca, ajak belajar dengan dia. Allah. Orang apa? Telaga cari timba. Telaga cari timba dah orang panggil. Tukar dah gitu. Dan nampak dia rajin baca Quran. Kelas Quran tu betul anjur, dia tak ada. Tunggu siapa ke, ajak dia. Marilah masuk kelas. Ujuk dia. Dan nampak minat nak baca Quran. Orang lain baca, dia baca juga. Orang lain baca, hak berguru. Dia tak berguru. Tak pernah ada. Guru Quran yang ajak pula. Pergi cari timba. Macam-macam alasan begitulah, beginilah. Sampai masa baca Quran, tak ada dah dia ni. Tak dah. Sebab guru Quran ajak dia masuk kelas. Ajak cara molek tu macam pujuk dah. Cuma Quran tu nak kata kalau awak masuk sawi RM10 sekelas. Dia kena sebut begitu boleh tak? Orang tu dah lalu pula. Awak masuk kelas Quran lah. Apa bagus awak ni suka baca Quran. Sekali satu kelas saya bayar RM10 ke awak. Baru masuk orang kali. Quran yang pelawa. Lepas tu kata pergi cari timba. Tambuh juga. Ni. Tertipu, syaitan tipu daya atas rupa kebajikan. Ketikalah kita ni. Ada tak 1000 kali kul Allah ni? Daripada dulu sampai sekarang. Ada tak 1000 kali? Lebih? Lebih dah. Alhamdulillah lah. Dah sungguh kalau baca sekali sehari dah. Saya sekali sehari 3 tahun 1000 lah. Dah setahun 350 hari. Cukup 3 tahun. Tak ada 1000 apa lagi dah ni tau. Ke tak ada kalau Allah sekali sehari pun tak ada. Semai-semai sunat tu lah. Tak ada kalau sekali sehari. Lebih dari sekali sehari lah. Rawatib pun kuliah kul Allah. Dah berapa kali dah kul Allahnya. Mana biar ada.
Kul Allah 1000 kali. Penebus daripada api neraka. Alhamdulillah. Kata Manawi di dalam syarah Al-Jami' As-Saghir, ay yaj'alallahu sawaba qira'ah. Berapa. Kata Manawi di dalam syarah Al-Jami' As-Saghir. Di syarah Jami'us Saghir dah. Dia kena Al-Jami', ada alif lam. Ni Jami' As-Saghir. Jami' tu tak ada alif lam. No, ada alif lam. Betul. Dalam syarah Al-Jami'us Saghir kena ada alif lam. Hak tebal tu tak ada. Hak Nabi kata ni, penebus daripada neraka ni, ni. Yaj'alallahu sawaba qira'atiha itqahu minan nar wa yanbaghi qira'atuha kazalika 'alal mayyiti. Intaha. Perkataan Manawi dalam syarah Al-Jami'us Saghir. Artinya, apa makna? Maka sesungguhnya telah menebus ia akan dirinya daripada api neraka. Apa maksud dia? Menjadikan Allah. Jadi menjadikan oleh Allah lah. Menjadikan ni bukan maf'ulun bih Allah ni. Menjadikan oleh Allah. Akan pahala membaca Qul Huwallahu Ahad itu 1000 kali itu akan merdekakan ia daripada api neraka. Pahala tu lah. Pahala Qul Huwallahu 1000 kali akan memerdekakan api neraka. Dan sayugianya, ni tambah daripada Manawi. Dan sayugianya, faham tak sayugianya? Sepatutnya, semoleknya membaca akan dia akan Qul Huwallahu Ahad seperti yang demikian itu. Mana yang demikian itu? 1000 kali. Seperti yang demikian itu, ini 1000 kali. Atas mayat. Supaya merdekakan Allah. Ini supaya merdekakan oleh Allah. Dia akan mayat daripada api neraka. Supaya dimerdekakan akan mayat daripada api neraka. Jadi orang mati, kita bacalah 1000 kali Qul Huwallah. Baca ni sama ada baca di rumah si mati ke, baca atas kubur ke, pada ni. Ataupun masa tahlil tu lah. Baca biar banyak sikit Qul Huwallah. Kalau baca 10 kali, orang ada 100 orang, boleh 1000 dah. Gitulah. Ada 100 orang 3 malam pula. Baca 3 kali semalaman pun boleh dah. Dah 3 malam boleh 9 kali. Orang ada 100 lebih, boleh dah 1000 kali. Ni, sayugia. Baca orang 1000 kali ni atas orang yang mati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merdekakan orang mati ni daripada api neraka. Itu orang hadiah pahala. Hak pentingnya, kita sendiri siap-siap dah. Ada Qul Allah 1000 kali. Serta dengan akidah dia comel. Jangan baca saja. Kalau baca akidah tak betul, 1,000,000 kali pun tak ada faedah. Akidah tak betul. Bak wahdaniyah pun tak lepas. Bak mukhalafatuhu ta'ala lihadi pun tak lepas. Bacalah Qul Allah 1,000,000 kali sekalipun. Tak ada makna sikit habis. Baca serta berakidah. Selesai berkaitan dengan kelebihan Qul Huwallah. Asalnya nak ganti daripada kafi asalnya. Malam dah hari Jumaat. Ni tak kait lah. Bila-bila masa lah. Tapi kalau kafi tak orang dah baca, orang baca kafi, kita baca Qul Huwallah. Gitu je lah.
Bermula kelebihan membaca surah Yasin itu amat banyak. Oh, nak cerita kelebihan baca Yasin pula. Kahfi lepas dah kelebihan dia, malam dari Jumaat, tak pandai, baca Qul Huwallah, diceritakan pula kelebihan baca Qul Huwallah. Anak cerita pula ni kelebihan baca surah Yasin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.